Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, kita sambung tajuk reka bentuk dalam perniagaan untuk bahagian 4 bahagian 4. Okey, di mana yang ni juga cikgu guna slide daripada Cikgu Nur Azila Khalid dari SMK Ulu Tiram Johor. Terima kasih Cikgu Nur Azila. Okey, jadi cikgu sambung. Okey, buku teks, okey, boleh rujuk pada muka surat 139. Okey. Cikgu teruskan. Okay. Untuk subtopik 3.1.3 mengenal pasti kaedah reka bentuk pengiklanan. Okey. Jadi apa yang dibincangkan dalam tajuk ini adalah berkaitan dengan kaedah reka bentuk pengiklanan. Okay, bagi memasarkan produk kepada pengguna, promosi perlu dilakukan bagi menyaingi produk-produk yang sedia ada di pasaran. Jadi promosi penting untuk memperkenalkan sesuatu produk kepada pengguna. Jenis promosi yang digunakan berdasarkan kepada jenis produk, pengguna sasaran, luas pasaran dan sebagainya. Jadi pengiklanan ini merupakan salah satu daripada jenis promosi yang biasa digunakan oleh pengeluar. Okey, untuk makluman anak-anak, okay, ada 4 jenis promosi yang boleh digunakan, antaranya pengiklanan, kemudian promosi jualan, jualan langsung dan publicity. Jadi yang dibincangkan untuk ini adalah pengiklanan. Okey, sebab ia seringkali digunakan oleh pengeluar. Okey, sambung lagi. Apa itu pengiklanan? Jadi pengiklanan adalah sebarang bentuk persembahan atau komunikasi berbayar bersifat tidak peribadi dan ditujukan kepada golongan sasaran. Okay, pengiklanan juga bertujuan untuk mempromosikan, memperkenalkan, meningkatkan atau melariskan jualan sesuatu produk, perkhidmatan atau idea penaja yang tertentu. Okey. Pengiklanan ini persembahan, bagaimana ia persembahkan produk itu dan ditujukan kepada golongan sasaran. Okay, jadi kita masuk kaedah reka bentuk pengiklanan. Okay. Reka bentuk pengiklanan ialah karya dalam bentuk audio dan visual yang dicipta serta disusun untuk digunakan dalam iklan dengan tujuan untuk memasarkan produk. Bagi memastikan sesuatu pengiklanan berkesan, pengeluar perlu mengetahui kaedah reka bentuk pengiklanan yang terbaik untuk memasarkan sesuatu produk. Jadi kaedah reka bentuk pengiklanan ini adalah cara maklumat tentang sesuatu produk disampaikan oleh pengeluar kepada pengguna. Okey, seterusnya kita tengok kaedah reka bentuk pengiklanan. Okey, dia ada 7 muka surat 139. Okey, yang pertama matlamat produk, yang kedua penyampaian fakta, demonstrasi, perbandingan, kiasan atau ibarat, kenyataan merangsang dan gambar pegun. Okey, kita tengok yang pertama, matlamat produk. Okey, buku teks muka surat 140. Okey, matlamat produk ni di mana iklan menggunakan maklumat produk yang terperinci dan lengkap untuk memperkenalkan produk kepada pengguna. Jadi, kalau awak tengok contoh tu, Kasih Go Junior tu, dia dah bagi tahu membekalkan tenaga, mengawal selera dan bantu kurangkan risiko diabetes. Apa ciri-ciri dia, apa keistimewaan dia? Itu adalah matlamat produk. Yang kedua, penyampaian fakta. Okay, iklan menyampaikan fakta secara tepat mengenai produk kepada pengguna. Jadi biasanya fakta yang disampaikan berkaitan fungsi yang memerlukan bantuan teknikal dari segi penggunaan dan pengendalian produk. Okey, contoh seperti gambar tu, gambar mati cooker, periuk pelbagai guna. Jadi
perlu bantuan dari segi teknikal, macam mana kita nak guna produk, bagaimana untuk mengukus, bagaimana untuk memanggang, bagaimana untuk memasak. Jadi iklan dia akan sampaikan fakta secara tepat. Okey, kita buka ni. Kita tekan butang ni untuk mengukus. Okey, dia akan menyampaikan penyampaian fakta lah maksudnya. Kaedah reka bentuk periklanan penyampaian fakta. Okey. Baik, seterusnya demonstrasi. Okey, iklan menunjukkan kelebihan dan cara pengendalian produk dalam keadaan yang sebenar. Okey, lazimnya kaedah iklan ini disampaikan melalui rakaman yang ditayangkan di media massa atau secara langsung lah. Yang ni wow shock lah, CJ wow shock lah, macam-macam lah. Okey, dia beza ya dengan penyampaian fakta tadi. Penyampaian fakta tadi dia secara bertulis gini ya. Ni gambar, contoh gambar dia. Okey. Kalau demonstrasi ni ditunjuk satu-satu lah. Kalau ini penyampaian fakta ni dia gambar lah 20 minit, 20 ni untuk apa. Okey, lengkaplah maklumat dia. Bagaimana bantuan teknikal dari segi penggunaan dan pengendalian produk. Jadi demonstrasi ni ditunjuk secara langsung, secara terus . Okey, kemudian perbandingan. Okey, iklan ini menggunakan perbandingan antara produk baru dengan produk yang telah lama berada di pasaran. Jadi perbandingan boleh dibuat berdasarkan kualiti, masa, reka bentuk, rasa dan fungsi berbanding produk lain. Okey, yang ni pun ada kat TV ni. Iklan apa? Iklan sabun nak. Tapi disensorkan sabun yang lama tu, tak boleh lah sebab dia memang sensorkan. Dia tak boleh khabar lah jenama yang hak nak molek tu. Okey. Jadi dia khabar ni lagi bagus ni. Masa cucian lagi cepat menanggalkan kotoran. Hak lama ni dok tanggal. Gitu. Perbandingan . Dia tak dua-dua, perbezaan. Okey. Kemudian kiasan atau ibarat. Okey, iklan menggunakan kiasan atau ibarat untuk menegaskan kelebihan yang akan diperoleh pengguna sekiranya menggunakan produk mereka. Okey, iklan ini mempengaruhi pengguna secara psikologi. Contohnya, okey, gajah ni siapa boleh bawa motor laju lah kira Guna apa ni? Petronas Sprinter. Minyak enjin. Okey. Jadi kira walaupun bawa gajah laju nak khabar ibarat kiasan moleknya minyak ni dia nak khabar lah. Kemudian kenyataan merangsang. Iklan menggunakan kenyataan merangsang supaya pelanggan berfikir dan tertarik dengan produk. Okey, contohnya digunakan untuk memujuk pengguna membeli produk tersebut. Ni contoh dia lah. Macam dok logik tak. Padahal nak khabar bau limau daripada apa ni? Pencuci ni menghilangkan minyak dengan kuasa 100 biji limau. Okey, nak khabarnya kuatnya bau limau dengan bagusnya. Okey, merangsang Okey, gambar pegun. Okey, iklan menggunakan gambar pegun sebagai titik fokus atau tumpuan pada bahagian tertentu produk. Okey, biasanya dipaparkan dalam media cetak lah gambar ni. Peti ni banyak bahagian boleh sipang ni. Molek awak beli berapa ribu ni? 3,000, 4,000 dah boleh dapat ni. Okey, kiri kanan boleh buka. Ni. Kaedah reka bentuk periklanan bagi gambar pegun merupakan jenis bagi iklan mengingat. Dia nak suruh kita ingat lah. Okey. Jadi dia guna pelbagai warna yang sesuai nak menarik perhatian orang tengok ni. Iklan mengingat ialah iklan yang mengingatkan pengguna tentang suatu produk agar pengguna peka dengan kewujudan produk tersebut. Okey, seterusnya kita masuk media periklanan. Muka surat 143. 143. Sekejap tengok masa sekejap. Seminit. Okey, 143 media periklanan. Okey, media periklanan ialah saluran cara atau perantaraan yang digunakan untuk menyampaikan iklan kepada pengguna. Okey, setiap pengeluar atau peniaga akan menggunakan cara tersendiri dengan memilih kaedah periklanan yang sesuai untuk memasarkan produk atau
perkhidmatan mereka. Okey, banyak media periklanan yang digunakan. Okey, media cetak, media elektronik dan media sosial. Okey, media cetak. Okey, media cetak ni sering menjadi pilihan pengeluar sebagai saluran periklanan yang bercetak lah, melalui surat khabar, majalah, katalog dan lain-lain lah. Hal ini demikian kerana periklanan media cetak sesuai untuk pelbagai jenis produk dan pelbagai peringkat umur. Okey, contohnya surat khabar, majalah, brosur, katalog, poster dan lain-lain yang bercetak. Kemudian surat khabar dan majalah. Okey, untuk media cetak ni lah yang pertama. Media cetak dia ada banyak surat khabar, majalah. Okey, surat khabar majalah terdapat 3 jenis iklan di dalam surat khabar, iaitu iklan kecil atau iklan muka surat dan iklan ruangan. Jadi setiap jenis majalah yang berada di pasaran mempunyai kumpulan sasaran tertentu. Okey, untuk golongan remaja, golongan kanak-kanak, okey, golongan dewasa, warga emas dan sebagainya. Okey.